Tuan Yang di-Pertua, berhubung sumber gas asli, medan gas yang sedia ada, khususnya di semenanjung Malaysia, semakin matang. Dari itu, kemudahan pengimportan gas asli perlu ditambah untuk memenuhi permintaan gas asli pada masa hadapan. Lantasnya, terminal regasifikasi 2 sedang dibina di Pengerang, Johor sebagai tambahan kepada terminal regasifikasi 1 di Melaka yang mula beroperasi pada tahun 2013. Selain itu, pembangunan kompleks bersepadu petroleum Pengerang akan terus dilaksanakan dengan pelaburan sebanyak 53 bilion ringgit pada tahun 2016. Selain daripada itu, projek infra utama yang akan dilaksanakan dalam rancangan ini termasuk pembinaan lapangan terbang Mukah dan Lawas di Sarawak, pembesaran lapangan terbang Kota Baru dan penambahbaikan pelabuhan Kuantan. Terminal Padang Besar juga akan dinaik taraf dalam merancangkan lagi kendalian kargo dari selatan Thailand untuk dieksport melalui pelabuhan Kelang. Tuan Yang di-Pertua, seterusnya kajian empirikal membuktikan bahawa wujudnya korelasi yang kuat antara inovasi dan produktiviti, survival dan berjayanya sesebuah organisasi atau negara itu sangat bergantung pada penekanan kepada dua perkara. Justru untuk sentiasa kekal menempani kelok kemajuan, Malaysia akan terus membudayakan inovasi yang membawa pada peningkatan produktiviti dalam semua peringkat nasional, industri maupun perusahaan. Sehubungan itu, satu blueprint produktiviti nasional akan digubal bagi menggariskan hala tuju serta merangka tindakan komprehensif lagi spesifik dalam memacu produktiviti. Bagi maksud ini, Majlis Produktiviti Nasional akan diwujudkan. Salah satu langkah untuk meningkatkan produktiviti, pasukan petugas logistik kebangsaan akan ditubuhkan untuk menyelaras dan memantau pelaksanaan pelan induk logistik dan fasilitasi perdagangan. Sektor industri pengangkutan dan penyimpanan dijangka berupaya mewujudkan sejumlah 146,000 peluang pekerjaan baru berkemahiran tinggi kepada rakyat. Dalam usaha meningkatkan tahap inovasi negara lagi, kerajaan akan turut mengambil pendekatan yang pelbagai. Umpamanya, peralihan daripada pendekatan secara government-centric kepada pendekatan keseluruhan masyarakat dan memberi peluang pada penglibatan organisasi berasaskan komuniti. Selaras itu, kerjasama penyelidikan antara kerajaan, industri dan ahli akademik akan terus diperkemas. Salah satu contoh sedia ada adalah seperti Steinbeis Malaysia Foundation, Sirim Fraunhofer dan jaringan penyelidikan awam swasta yang ditubuhkan bagi meningkatkan pengkomersialan hasil penyelidikan. Makanya menjelang tahun 2020, pengkomersialan output R&D disasar meningkat pada 10% berbanding 5% pada tahun 2013. Tuan Yang di-Pertua, melalui rancangan ini juga sektor-sektor utama seperti perkhidmatan, pembuatan, pertanian, perusahaan kecil dan sederhana akan terus dipastikan signifikasi sumbangannya pada KDNK negara. Dalam sektor perkhidmatan, antara industri yang akan digalakkan adalah kewangan Islam, ICT, minyak dan gas, penjagaan kesihatan swasta, pendidikan tinggi, serta pelancongan dan industri halal. Pada tahun ini, blueprint sektor perkhidmatan yang mempunyai 29 pelan tindakan mensasarkan peningkatan produktiviti buruh dari RM68,111 pada tahun 2015 kepada RM83,411 menjelang tahun 2020. Sektor ini insya-Allah dijangka menyumbang kepada 55.3% kepada KDNK. Bagi sektor pembuatan pula akan dipacu oleh beberapa subsektor pemangkin iaitu kimia, elektrik dan elektronik, mesin dan peralatan, peranti perubatan serta aeroangkasa.
Yang penting sektor ini akan membuka 2.8 juta lagi peluang pekerjaan. Seterusnya, bagi merancangkan pertumbuhan ekspor baru-baru ini, Majlis Ekspor Negara telah ditubuhkan. Majlis ini bertanggungjawab bagi menggalakkan pertumbuhan ekspor termasuk meningkatkan ekosistem ekspor dengan menaik taraf infrastruktur, meningkatkan aktiviti dalam rantaian nilai, memaksimumkan peluang perdagangan terutamanya dengan negara-negara ASEAN dalam jangka masa pendek dan sederhana. Tuan Yang Dipertua, jika negara perlu melakukan inovasi, bandar-bandar utama kita juga perlu melakukan inovasinya supaya kekal relevan. Kini bandaraya-bandaraya besar dunia bukan hanya berlumba-lumba mencari pelaburan, tapi ia menjadi persaingan bakat-bakat terbaik dunia untuk mentransformasikan bandar-bandar ini dan seterusnya negara mereka. Jika dahulu, kalau dibicara tentang negara China, hanya bandar Beijing dan Shanghai diperkatakan, namun kebelakangan ini bandar-bandar lain di negara China seperti Shenzhen atau Guangzhou menjadi sebutan di pesada dunia. Justru bagi meningkatkan daya saing negara, bandar-bandar Kuala Lumpur, Johor Bahru, Kuching dan Kota Kinabalu telah dikenal pasti untuk melonjak pertumbuhan ekonomi. Bandar-bandar ini akan merangka pelan induk persaingan masing-masing supaya selaras dengan aspirasi negara di bawah RMK 11. Tuan Yang Dipertua, sesungguhnya kita sentiasa menghargai jasa dan khidmat kaki tangan awam dan anggota keselamatan. Untuk itu, dalam rancangan ini, kerajaan akan terus menjamin kebajikan mereka seperti pembangunan kerjaya, skim perkhidmatan dan perumahan dari masa ke semasa. Di samping itu, penyampaian perkhidmatan awam pada rakyat akan terus dimantapkan dari segi kepantasan khidmat, kecekapan dan integriti. Tuan Yang Dipertua, bagi keseluruhan pelaksanaan rancangan Malaysia ke-11 ini, kerajaan akan menyediakan siling peruntukan perbelanjaan pembangunan sebanyak RM260 bilion sepanjang tempoh 2016 hingga 2020. Tuan Yang Dipertua, yang masih lagi Tuan Yang Dipertua, saya cukup senang hati Tuan Yang Dipertua, masih lagi Tuan Yang Dipertua. Seandai dan sekiranya dikabul dan diperkenankan oleh Allah jua, realitinya dalam pada kita menongkah separuh jalan rancangan ini, tinggal hanya setahun dua sahaja lagi. Era yang disebut sebagai pasca atau beyond 2020. Meskipun dengan segala perencanaan yang kita perbuat ini, gambaran dan warna Malaysia pasca 2020 nanti adalah amat penting untuk dijiwai suasana dan keadaan kala itu. Barulah kita dapat berfirasat dalam meneruskan momentum pertumbuhan dan rentak perjalanan sebuah kelana negara ini supaya tidak tersasar. Ini bermaksud bayangan dan corak Malaysia. Contohnya, pada tahun 2030 antaranya jumlah penduduk mencecah kira-kira 36 juta. Kadar urbanisasi meningkat pada 80%. KDNK sebanyak 2.6 trilion ringgit. KDNK per kapita pula melebihi 117 ribu ringgit dan perdagangan dunia dijangka menjangkau 44 trilion dolar Amerika. Yang terlebih utama, kita mahu adalah wujudnya national consensus atau kesefahaman nasional tentang hala tuju negara pasca 2020. Berbalik pada dan berpasak kepada pelbagai prakarsa atau inisiatif besar selama bertahun-tahun ini, seperti bajet 2015
telah dirangka atas keseimbangan antara capital economy dan people economy. Tatkala berdepan dengan ketidaktentuan harga minyak dan kemudahan ekonomi global, pada awal tahun ini pula kerajaan tanpa berlengah telah membuat pengumuman khas untuk mengambil langkah-langkah proaktif, mengubah dasar-dasar bagi memastikan negara kekal berada di trajektori dan landasan yang betul lagi tepat. Ini membuktikan Kerajaan Barisan Nasional adalah sebuah kerajaan yang pragmatik dan sistematik dalam menyusun dan mencartakan apa jua kepentingan rakyat.